Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama kami di TV1 khas untuk siaran khas Prabajet 2023. Beberapa hari sahaja lagi untuk pembentangan bajet 2023 dan Bank Dunia sebenarnya menyasarkan bahawa bajet tahun ini untuk Malaysia bersifat ekspensif ataupun berkembang, tertumpu kepada masyarakat, people-centric, dan ini bukan satu saat yang unik sebenarnya kerana baru saja kita keluar dari situasi pandemik, diasak juga dengan terkesan dengan situasi krisis politik dunia. Jadi bagaimana sebenarnya bajet yang responsif, bertanggungjawab dan reformis ini dapat diberikan sebaiknya kepada rakyat Malaysia. Bertuah sekali pada malam ini, dua pakar ekonomi akan bersama kami pada malam ini. Di studio, selamat datang Profesor Datuk Dr. Raja Rasya yang merupakan Profesor Ulung Ekonomi Institut Asia Eropah Universiti Malaya secara maya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, seorang penganalisis ekonomi dari Putra Business School PBS. Prof berada di Kedah tapi masih juga sempat bersama kami pada malam ini. Kalau boleh saya mulakan dengan Prof Datuk terlebih dahulu. Kalau dilihat situasi perkembangan ekonomi sekarang, tertumpunya kepada kadar tukaran Malaysia dan US yang tidak berapa cantiklah figurnya, Prof Datuk, ya. Juga dengan situasi kita baru keluar dari pandemik, beralih ke fasa endemik, banyak faktor yang memberikan begitu banyak ketidaktentuan. Persepsinya begitulah sekarang. Tapi bagi pendapat Prof Datuk, bagaimana Prof Datuk lihat perkembangan ekonomi Malaysia sepanjang 2022 ini? Adakah kita lebih resilient daripada yang kita sangkakan? Saya kira kita lebih resilient. Cuma dua masalah utama yang telah berlaku sekarang ni, pada penghujung kita harapkan tak akan kembali lagi krisis pandemik COVID-19 ni. Ya. Namun yang berlaku, yang saya lihat sebagai yang cuba mengancam kedudukan sekarang ni, satu ialah perang Rusia-Ukraine. Ianya walaupun ia melibatkan ribuan nyawa terkorban, terutamanya penduduk Ukraine, begitu juga dengan bangunan-bangunan yang telah dimusnahkan. Namun bagi saya yang lebih penting, yang lebih membawa ancaman kepada kita, yang telah memperlihatkan kemungkinan kadar pertumbuhan yang begitu baik sekali pada penggal yang lalu mungkin terjejas kerana sanction yang telah diperkenalkan oleh bukan saja Amerika Syarikat, begitu juga dengan suku-suku mereka daripada NATO. Yang ini sebenarnya telah membawa kepada kekurangan minyak dan gas dalam pasaran dunia. Begitu juga dengan bekalan bijirin, termasuk juga minyak masak seperti rapeseed oil, begitu juga dengan sunflower seed oil, dan juga baja dan sebagainya. China pun telah mengurangkan ekspor baja. Jadi disebabkan Malaysia, dan kita harus juga bertuah kerana sejak Malaysia dilanda krisis, seluruh dunia dilanda krisis dunia pada tahun 2007-2008 disebabkan robohnya ekonomi Amerika Syarikat. Tapi kali ini kita taklah begitu bergantung pada pasaran Amerika Syarikat. Jadi saya tidak lihat kenaikan kadar pertukaran Amerika Syarikat itu memang yang naik disebabkan kadar reserve persekutuan Amerika Syarikat itu telah naik daripada 3% kepada kini lebih kurang 4.5% dan dijangka akan telah naik kepada 4.25% dan dijangka akan naik lagi. Dan ini bagi saya telah menarik balik modal dari luar negara kepada Amerika Syarikat. Akhirnya ia membawa kepada kenaikan nilai mata wang Amerika Syarikat berbanding dengan mata wang lain. Kita harus sedar bahawa dolar Amerika merupakan dolar reserve kebanyakan negara, tak termasuk Rusia dan kini mungkin negara China disebabkan oleh ketegangan perdagangan yang berlaku antara dua negara ini. Jadi bagi saya kalau kita dapat menangani isu itu, saya kira kita boleh mencapai kadar pertumbuhan KDNK mencecah 6%. Kerana kita telah menjunam jatuh KDNK-nya sebelum ini. Kalau kita tanyakan juga kepada Prof Madya Dr. Razman, bagaimana pandangan Prof Madya pula tentang pencapaian ekonomi Malaysia pada 2022 ini dan apa yang perlu dijangkakan untuk 2023 nanti? Prof, silakan.
Ya, Zahra, betul. Saya setuju dengan Prof. Datuk bahawa kita tidak boleh hanya melihat ringgit yang mengunci berbanding Amerika Syarikat, kerana kalau kita lihat data makro negara kita, banyak yang menunjukkan peningkatan yang amat meyakinkan untuk tahun ini. Sebagai contoh, kalau kita mahu memetik ucapan Tengku Zafrul di Dewan Rakyat pun, kita punya ekonomi menguncuk ketika berlakunya COVID-19 ini tidaklah seteruk semasa krisis kewangan Asia, dan juga apabila kita melihat akaun semasa tahun ini sentiasa positif dan meningkat daripada satu suku ke satu suku yang lain. Suku kedua 44 bilion, dan kalau kita lihat walaupun ringgit menguncuk berbanding Amerika Syarikat punya dolar, tetapi berbanding dengan mata wang lain kita masih kukuh. Dan juga kalau kita lihat prestasi Bursa Malaysia walaupun menguncuk, tapi tidaklah seteruk negara lain. Namun apa yang saya ingin utarakan di sini, kalau kita berbicara tentang prestasi ekonomi negara kita, berbicara tentang ringgit berbanding Amerika Syarikat, dolar Amerika Syarikat, kalau di kalangan rakyat mereka tidak dapat melihat apa kaitannya dengan isu-isu semasa. Apa yang mereka nampak ialah harga barangan semakin naik. Dan apakah kaitan antara kesemua indikator ini dengan kos sara hidup mereka? Apabila kita melihat sebagai contohlah ringgit melemah berbanding Amerika Syarikat, implikasinya adalah dari segi import, kita barang import akan menjadi lebih mahal kerana kita membeli dengan dolar Amerika Syarikat. Dan walaupun kita adalah negara pengeksport, tetapi kita sebenarnya negara net importer, kita mengimport lebih banyak agro makanan berbanding kita ekspor. Harga ayam naik kerana chicken feed ataupun makanan ayam itu hampir 1% diimport. Jadi apabila ia menjadi lebih mahal, maka barangan yang menggunakan komponen import akan menjadi lebih mahal untuk dipasarkan di pasaran tempatan. Di situlah kalau boleh kita cuba memberitahu kepada rakyat bahawa walaupun nampak tidak ada kaitan ringgit melemah berbanding dolar secara kasar kerana mereka majoriti kita tidaklah pergi berbelanja di Amerika Syarikat, tetapi implikasinya lebih kepada import barangan yang dikonsum ataupun dibelanjakan, digunakan di dalam pasaran tempatan akan menyebabkan harga barangan kos meningkat disebabkan kelemahan ini. Tetapi ada kelebihannya, iaitu membolehkan ekspor kita lebih murah, dapat banyak permintaan, dan indikator pun turut menunjukkan bahawa volume ekspor kita meningkat dengan begitu ketara sejak beberapa kebelakangan ini. Prof Datuk, dari apa yang Prof Madian Razman sebutkan tadi, dengan harga meningkat, kebergantungan kepada import dari negara luar, baru-baru ini juga yang Berhormat Menteri Keuangan ada mengatakan, apakah mungkin ini waktunya untuk mengubah fokus kita supaya lebih self-sustainable, lebih ada kemandirian, kelestarian, dengan mengukuhkan supply demand chain ini di dalam negara kita. Tapi sejauh mana sebenarnya kekuatan Malaysia untuk merealisasikan sumber makanan sendiri, sumber ternakan sendiri, sebab kebanyakan makanan kita juga banyak diimport dari negara luar? Saya kira itu satu persoalan yang cukup bagus. Ini juga membezakan kedudukan inflasi yang biasanya difahami seseorang itu sebagai kadar pertukaran bukannya mata wang, inflasi CPI itu, kandungan makanan asas itu, konsum pengguna. Tapi masalah di sini ialah apa yang sedang berlaku ialah inflasi makanan melambung tinggi. Yang terakhir yang dimaklumkan oleh pihak pusat perangkaan ialah 7.2%. Sedangkan inflasi pengguna ni cuma naik pada 4.7%. Jadi biarpun dia tak sampai 2 kali ganda, tapi ketara memperlihatkan jurangnya antara kedua-duanya. Satu naik dengan lebih deras berbanding yang kedua. Tapi kita juga harus sedar bahawa imbangan pembayaran melibatkan dagangan makanan ni telah mencatatkan peratusan SIFA ni.
sejak 1989. Dia sebenarnya negatif. Sehinggalah hari ini. Ia bermula disebabkan oleh dua faktor. Satu, dasar pembangunan negara masa itu menekankan pertanian secara besar-besaran. Begitu juga dengan arus untuk menekankan dorongan untuk memajukan sektor perindustrian. Ya. Kedua pula, kita tidak lagi, kita telah menghadapi keadaan di mana nilai ringgit naik masa itu. Sampailah krisis kewangan 97-98 tercetus, naik sampai RM2.4 $1 US masa itu. Ini membuatkan import menjadi murah. Ya. Import daripada Thailand utamanya, begitu juga dengan Singapura dan Indonesia. Jadi keadaan yang sama berlaku sekarang ni. Kerana sejak bulan Januari tahun 2022 ni, sehinggalah hari ini, biarpun kadar pertukaran ini turun naik, namun semua mata wang yang lain tu, mata wang Asia Timur ni, semuanya menurun berbanding dengan ringgit. Jadi biarpun ia memberi kelabaan ataupun memberi sesuatu kekuatan untuk pengguna yang ataupun pelancong yang nak melancong di luar negara, namun ia juga mengurangkan kebolehan kita untuk mengukuhkan lagi security makanan. Ya. Kita harus sedar bahawa umpamanya bagi nasi, beras, pada tahun 1976, tahun terakhir Tun Abu Razak meninggal, tahun itu kita telah mencatatkan food security 87.6%, paling tinggi sekali. Kini lebih kurang 69%. Kalau kita bandingkan dengan negara Taiwan umpamanya, beras food security mereka ialah 93% bagi sebuah negara macam itu. Biarpun dia menggunakan teknologi digital, begitu juga dengan drone dan robot. Dan juga makanan yang lain seperti horticulture, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya tidak kurang daripada 80%. Bagi Malaysia pula, kita mengimport lebih kurang 70% daripada cabai pun. Cabai, kebanyakan daripada negeri Thai. Kita juga mengimport daging lembu umpamanya. Kita mengimport lebih kurang 75%. Bagi daging kambing 80%. Dan macam-macam lagi kita mengimport. Selagi kita tidak menekankan food security ini, keselamatan supaya kita segala keperluan asas termasuk ayam juga supaya kita tidak bergantung kepada ataupun terlalu banyak ketergantungan negara Malaysia kepada negara lain, kita boleh mengurangkan turun naik harga ni dan inflasi makanan. Itu satu perkara saya kira sebagai amat penting sekali. Tapi kita juga harus sedar bahawa ekonomi Malaysia bukanlah dalam kedudukan di mana ianya akan meleset begitu saja. Akan muncup ataupun akan menghadapi pengecutan. Kerana kalau kita lihat dari segi ekspor keseluruhan, imbangan ekspor keseluruhan bersih berbanding dengan import masih sedang bertambah ni. Lebihan tu masih bertambah sehingga rizab antarabangsa Malaysia ni kini boleh mengimport lebih 5 bulan daripada import, boleh membiayai lebih 5 bulan. Itu dilihat sebagai sihat. Itu satu. Kedua, kita juga walaupun negara Malaysia banyak menghadapi hutang, tapi hutangnya terbatas kepada Malaysia kebanyakannya. Kita tidak macam Sri Lanka ataupun Pakistan. Kita adalah dalam kedudukan di mana yang kita kena bayar, terpaksa bayar tu dalam mata wang yang lain amat kurang debt service, perkhidmatan untuk membayar hutang ni. Jadi dari sudut itu kita amat selamat. Namun kita dalam menghadapi masa depan belanjawan 2023 ni, kita harus mengambil kira risiko-risiko seperti itu. Terutamanya sebab kita harus sedar bahawa OPR yang kita guna ni lebih dia bermakna bila kita lihat CPI, Consumer Price Index, indeks pengguna, dan bukannya food inflation, inflasi. Dan kalaulah kita naikkan OPR, keluarga yang miskin
keluarga yang miskin itu akan menghadapi kenaikan dalam perbelanjaan. Jadi apa yang ada pada mereka sebagai pendapatan yang boleh diguna, disposable income tu, semakin berkurangan. Betul. Ini akan membawa banyak masalah kepada mereka dan kemudian pula dia akan menambahkan jurang ketidakseimbangan. Ya. Sebelum kita tanyakan lebih lagi tentang sustainability ataupun pembangunan mapan dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, kita ingin dengarkan sedikit apa pandangan rakyat Malaysia kalau setiap tahun bajet akan dibentangkan, KKA ataupun Kertas Konsultasi Awam akan dibuka untuk rakyat Malaysia memberikan cadangan mereka. Jadi kita saksikan seketika klip ini untuk kita dengarkan apa antara pandangan yang sempat kami kumpul di kalangan keluarga Malaysia. Saksikan. Harapan saya sebagai penjawatawan daripada sektor pendidikan adalah agar kerajaan dapat memberikan, mengalokasikan dana yang lebih kepada aktiviti pembelajaran sepanjang hayat. Ya, ini kerana melalui alokasi yang lebih besar, ia dapat menyediakan lebih banyak peruntukan untuk penjawat awam, terutamanya pendidik, untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dan meningkatkan kompetensi setiap penjawat awam itu sendiri. Harapan saya untuk bajet 2023 kan, sebab zaman sekarang ni, waktu kemelesetan ekonomi ni, even saya rasa T20 pun macam susah untuk survive, terutama bila dekat bandar KL. So harapan saya agar kerajaan kita dapat mengkaji semula pendapatan-pendapatan sampai ke T20 untuk diberikan manfaat kepada daripada T20 dan ke bawah. Dapat orang kata membantulah untuk golongan kami seperti yang e-hailing, P-hailing, untuk tingkatkan macam bagi bantuan terutama untuk yang full time rider seperti kami. Sebab kami tiada pendapatan tetap, so dengan pendapatan yang kami tidak seberapa ni, harapan kami pihak kerajaan dapat pandanglah atau bagi sedikit bantuan pada kami. Itu isu sustainability juga tu, Prof. Datuk. Baik, kita ada kembali Profesor Madya Dr. Ahmad Razman di talian. Prof, kalau disebut tentang sustainability SDG, negara bersidang untuk mencari dasar-dasar yang sebaik mungkin, pembangunan ekonomi tanpa membuat begitu banyak kerosakan. Tapi secara hakikatnya kalau dikaji semula, SDG ni on paper memang dia nampak cantik, tapi kos itu masih menjadi halangan. Jadi bagaimana Malaysia untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik juga dapat membawa sekali pembangunan mapan ni, Prof? Ya, memang kalau kita lihat setiap negara dan dalam negara kita sendiri, banyak institusi organisasi sudah mula mahu melaksanakan ataupun mencapai matlamat SDG itu, 17 SDG itu. Dan kalau kita lihat, kita nak tengok bagaimana juga kerajaan kita memastikan kemampanan itu mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat. Ini adalah satu antara cabaran jugalah saya lihat apabila kita dalam pemulihan ekonomi ini. Saya boleh bagi satu contoh lah sebagai contohnya, iaitu apabila kita melihat kos sara hidup yang tinggi ini, antara subsidi yang diberi oleh kerajaan adalah memastikan tarif elektrik itu kekal rendah di bawah ICPT itu, dan juga ianya boleh jadi rendah kerana kerajaan memberikan subsidi untuk tarif elektrik itu, kalau tak silap sekitar 5.8 bilion untuk tahun ini saja. Dan kebanyakan tenaga elektrik yang dijana dan dijana oleh TNB ini sebenarnya masih lagi bergantung kepada gas dan juga arang batu. Dan kalau kita lihat ianya tidak mampan, dan semasa pandemik ini harga gas dan arang batu ini menyebabkan kosnya meningkat amat tinggi. Dijangka tahun depan pun meningkat 2.5 kali ganda, dan ini akan menyebabkan bebanan kerajaan untuk berterusan memberi subsidi untuk mengekalkan harga tarif elektrik yang lebih rendah. Kalau kita cakap pasal kenapa TNB tidak mengutamakan renewable energy seperti tenaga solar, air, hidro dan sebagainya, kapasiti untuk bertukar dengan segera itu
tidak mampu dipenuhi oleh TNB kerana masih mempunyai banyak lagi penjana ataupun orang kata yang menghasilkan tenaga daripada arang batu dan gas ini. Tetapi matlamat ada menjelang 2035 penggunaan arang batu akan dikurangkan sebanyak 50% dan diharapkan pada tahun 2050 baru bergantung sepenuhnya kepada tenaga selain daripada itu. Tetapi kalau kita lihat ini adalah jangka masa panjang, tetapi rakyat menderita sekarang. Di situlah dilemanya, iaitu apabila ingin menuju ke arah SDG kemampanan ini, ia bukan sesuatu yang mudah boleh dilakukan serta-merta, tetapi usaha ke arah itu ada. Tetapi pada masa yang sama, bagaimana nasib rakyat itu mampu ditangani dalam jangka masa pendek ini, pada masa yang sama menumpukan pada usaha ke arah kelestarian ataupun kemampanan ini. Itu yang kita lihat dalam bajet 2023 ini, masih lagi perlu ada bantuan ataupun inisiatif yang berbentuk jangka masa pendek kerana untuk betul-betul pergi ke arah kemampanan dan kelestarian itu adalah merupakan satu usaha yang berterusan dan mengambil masa. Prof Datuk, kalau diambil elemen sustainability ataupun ialah sebahagian daripada SDG itu daripada yang Prof Madya Dr. Azman sebutkan tadi, daripada skala yang besar, PBT misalnya boleh buat satu bandaraya yang ialah bersasar dengan SDG kerana mereka ada kos yang boleh, mereka ada dana untuk merealisasikan. Tapi untuk skala B40 ini, sejauh mana sebenarnya konsep pembangunan mapan ini boleh digarap dalam kehidupan mereka? How relevant is it? Bagi saya, kalau kita lihat wawasan kelestarian pembangunan yang dikemukakan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu, yang 17, seperti mana Prof Ramzan maksudkan tadi, bagi saya ianya boleh dicapai dan kita pun sudah ada peta jalan yang agak ketara. Namun bagi saya, perlaksanaan itu kurang kelihatan untuk mencapai sasaran-sasaran tiap-tiap satu tahun tu. Kita ada sasaran pada 2030 umpamanya yang kita telah beri intended national development contribution, kita telah pun sebut, dan kemudian kita juga ada kedudukan di mana kita net zero carbon di 2050, lebih awal daripada China 2060. Tapi bagi saya kalaulah kita cuba mensasarkan penyelesaian untuk menentukan supaya kita tidak mencemarkan alam sekitar, kita semakin lama menuju untuk mengawal peralihan iklim dan pemanasan global. Bagi saya boleh dicapai bersama-sama seiring dengan membasmi kemiskinan. Ini bukan bermakna kita mengambil pengujahan bahawasanya mereka yang cuba memperkenalkan tenaga suria umpamanya, tenaga suria, yang ini akan melibatkan kos yang lebih tinggi. Kalaulah kita mengembangkan penggunaannya, harganya akan menurun. Harganya akan menurun, dan kedua, kita juga akan kurang mencemarkan alam sekitar. Kita juga boleh, selain daripada bumbung-bumbung yang ada, bukannya kita nak membuka tanah yang lapang dan kemudian membina di sana, kita boleh guna bumbung. Kurang sekali kita menggunakannya, dan kita masih juga banyak bergantung kepada arang batu. Kita masih bergantung juga. Disebabkan itu, kereta yang saya beli itu, kalau kita lihat, biarpun saya tidak menggunakan RON 95, gunakan RON 97, harga untuk membeli tenaga itu lebih mahal. Tenaga yang saya maksudkan tu untuk mencaskan kereta Mercedes tu lebih tinggi daripada membeli minyak di luar. Jadi saya dalam pandangan saya, sebahagian besar daripada mereka yang memandu kereta itu kurang menggunakan tenaga suria. Dia lebih begitu juga ada electricity tenaga elektrik yang digunakan dia, kerana ianya lebih mahal. Jadi saya kira kita harus membuat keputusan, kita harus ada dasar yang berwawasan supaya dari segi tindak tanduk pasaran, seseorang itu akan membeli tenaga ini
Kerana bukannya dia sayangkan tenaga itu sebab dia kurang mencemarkan, tapi harganya lebih rendah juga. Ya. Jadi kita harus tumpukan perhatian pada perkara-perkara seperti itu. Baik, kita teruskan perbincangan ini ke saluran digital berita RTM My Review 123 kerana sekarang ini di TV1 kita akan berikan laluan untuk siaran langsung Majlis Pengurniaan Anugerah Sastera Negara ke-15 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. Kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini. Teruskan bersama kami di saluran digital berita RTM My Review 123 kerana kita akan terus lagi bercerita tentang usaha untuk memperkukuhkan momentum pemulihan ekonomi sempena Prabajet 2023. Adam, ada buat homework? Ada? Buat buku apa? Sains. Sains je. Kamu ni suka sangat belajar sains. Biasalah. Ya Allah, tingginya bil. Kenapa ni bang? Meter rosak kot. Tak apa, nanti kita pergi cek Ini mesti berpunca dari penapis air yang kita baru beli tu. Tahu tak? Perkakas elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Kalau kita nak jimatkan tenaga, kita kenalah matikan perkakas elektrik yang kita tidak gunakan. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Sorakan kemeriahan ini bersama kami di RTM. Segalanya dibawakan secara percuma di sini. This nation is going to dance all night. Bersama kami di RTM, penyiar berlesen Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Baik, terus bersama kami untuk khas Prabajet 2023 melalui saluran My Review Berita RTM 123. Kita nak tanyakan juga sebenarnya kepada Prof. Madya Dr. Ahmad Razman, kalau tadi kita sebutkan tentang pembangunan wawasan kelestarian, bagaimana untuk lebih sustainable, pandangan Prof. Madya pula, bagaimana untuk sustainability atau kemampanan ini disesuaikan dengan skala kehidupan B40 yang bila mana sekarang ini mereka hanya ingin meneruskan kelangsungan hidup supaya tidak lebih terbeban bila keluar daripada fasa pandemik masuk ke endemik ini, Prof? Ya, apabila kita melihat kemampanan hidup rakyat, terutama adalah golongan B40, seperti yang disebut oleh Prof. Datuk juga tadi, iaitu dari segi jurang kekayaan ataupun pendapatan balahan, jurang pemilikan harta
kita melihat satu indikator ataupun pekali Gini ataupun Gini coefficient ni pun semakin orang kata menunjukkan tanda bahawa yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin ataupun kekal miskin. Dan kalau kita lihat bagaimana kerajaan mahu memastikan bahawa golongan B40 ni dibela dengan nasib yang sepatutnya, pada tahun ini kita menyaksikan bahawa kerajaan telah membelanjakan hampir 80 bilion untuk subsidi secara pukal, dan ini juga menyebabkan harga barang asas seperti minyak masak dan sebagainya kekal rendah, dan juga minyak raw 95 kekal rendah untuk dinikmati oleh semua golongan termasuk golongan B40 ini. Namun persoalannya, adakah subsidi seperti ini mampu memastikan bahawa kemampanan golongan ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun akan mendatang? Kerana kalau harga berterusan meningkat, maknanya harga yang bukan dikawal, harganya itu kekal meningkat, maka ini tetap akan membombarkan rakyat. Dan apabila kita menyebut tentang gaji, walaupun gaji minimum telah dinaikkan, tetapi purata gaji semasa pandemik jatuh mendadak. 2 tahun lepas secara median tak jatuh 15.6%, dan tak naik lagi dah, belum sampai lagi ke tahap sebelum pandemik. Dan itulah orang kata, adakah berterusan memberi bantuan tunai seperti bantuan keluarga Malaysia, adakah ini mampu melonjakkan golongan ini daripada menikmati gaji lebih tinggi? Adakah perlu ada mekanisme lain yang membolehkan golongan ini mendapat peluang pekerjaan yang menjanjikan gaji lebih tinggi dari segi upskilling, reskilling? Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, walaupun kita kekurangan pekerja di dalam pelbagai industri, tetapi jenis pekerjaan yang tak cukup pekerja ni adalah bersifat low skill ataupun berkemahiran rendah dan tidak menjanjikan prospek ataupun peluang pekerjaan yang memberi pendapatan yang lebih tinggi. Di situ ada berlaku mismatching lah. Kalau tidak berlaku apa yang kita harapkan untuk diisi oleh pekerja tempatan, tetapi mereka sebenarnya kita harapkan lebih sesuai untuk pekerjaan yang menjanjikan prospek yang lebih tinggi. Seperti kalau kita lihat lah, kalau ekonomi gig ni pun yang anak muda banyak bekerja ni pun, dia punya prospek pun kita harap mereka dapat pergi ke ekonomi gig yang lebih banyak potensi, seperti dari segi penyediaan perkhidmatan atau caraan programming, design yang kita boleh tawarkan di peringkat global, dan tidak hanya semata-mata masih ditakut lama lah, hanya memang hantar khidmat barangan. Itu yang kita harapkan dalam bajet 2023 ni, ada peluang untuk golongan B40 ini meningkatkan kemahiran modal insan itu supaya dia lebih mampan. Terima kasih Prof. Madia. Prof. Datuk, dari apa yang Prof sebutkan tadi, ekonomi gig, sebenarnya kalau pergi ke laman web MDEC e-Rezeki tu, kalau ditingkatkan tangga gaji coding ataupun programmer tu 5 digit, Prof. Datuk, siapa yang boleh mengisi ini dan bagaimana sebenarnya boleh diperkuatkan? Sebab kalau nak diharapkan kita tidak terkesan dengan impak krisis geopolitik, itu agak sukar. Tapi seperti kata Menteri Keuangan, kalau kita cuba bina kekukuhan itu dalam skala domestik, apakah sebenarnya banyak lagi perubahan yang perlu diambil, tapi masih ada aspek comfort zone sebenarnya yang banyak lagi masyarakat tidak berani untuk keluar daripada kepompong tersebut? Saya lihat kita ada dasar sebenarnya untuk membangunkan dasar nasional untuk membangunkan pendigitalan, begitu juga dengan industri IR 4.0. Ya. Bagi saya ada masalah cara ini dilaksanakan. Dalam konteks itu, yang penting di sini, kalaulah kita lihat dan terima bahawa seorang yang ada kemahiran digital yang boleh menghasilkan program, begitu juga yang buat coding dan sebagainya, gajinya lebih tinggi. Memang sebab zaman IR 4.0 ni bukannya IR 3.0. Yang 3.0 itu melibatkan pengkomputeran, otomasi dan sebagainya. Yang ini memindahkan pemikiran seseorang itu ke dalam minda kepada mesin. Jadi yang ni mesin boleh bertindak tanpa setelahnya dihasilkan, dan mesin juga boleh
through machine learning, pembelajaran mesin tu dia boleh menghasilkan mesin baru juga. Jadi dalam konteks seperti itu, apakah institut teknik yang kita ada sekarang ni, politeknik dan sebagainya, apakah mereka cuba menekankan, menjadikannya sebagai pengkhususan utama? Saya belum lihat lagi. Seperti mana pada dekad 90-an tu, masa mekatronik, precision engineering, kejuruteraan, kejuruteraan semua itu diutamakan. Masa itu pun dia belum lagi sampai ke sana. Kebanyakan pelajar yang saya cuba menemuduga masa saya buat projek dengan Bank Dunia, saya lihat mereka lebih mengkhusus dalam kursus komersial. Kerana mereka lihat ianya lebih murah, lebih mudah untuk lulus pun. Seperti pelajar fizik umpamanya. Saya masih ingat masa saya di sekolah, fizik dilihat sebagai satu mata pelajaran yang cukup susah. Jadi ada sebahagian besar daripada mereka yang mengkhusus dalam ijazah dasar tu, dia gagal beberapa kursus, dah habis lepas 5 tahun, tapi yang jadi pengurus tu rakan-rakan yang dulunya lebih rendah pencapaiannya daripada mereka. Jadi kita tidak ada dasar untuk cuba mendukung kerana pasaran tidak boleh menyelesaikan masalah itu. Yeah. Ini kita lihat sebagai kegagalan pasaran. Jadi kita tidak ada insentif yang lebih bagi mereka untuk menjalani kursus-kursus seperti itu. Kebetulannya industri mahukan mereka. Itulah seperti digital competence umpamanya, kemahiran digital. Kurang sekali yang ada yang boleh buat program umpamanya, yang buat coding, yang semuanya melibatkan kemahiran judgemental. Begitu juga dengan kemahiran-kemahiran yang lain yang lebih menjurus, dilihat sebagai yang diminta, yang penting dalam membangunkan industri 4.0. Dalam pada itu kita harus juga tahu, pemerintah sejak awal, bukan masa ini saja, kerajaan lebih menekankan kesediaan sesebuah firma untuk menggunakannya. Bagi saya, kita dah terima bahawa IR 4.0 itu akan mensyaratkan segala pengeluaran, segala pengedaran, begitu juga dengan penggunaan. Jadi kita harus membawa kepada mereka, meyakinkan mereka, termasuk juga industri kecil dan sederhana, begitu juga dengan petani-petani yang kecil ni, supaya umpamanya sistem fertigation umpamanya, dan macam-macam lagi yang kita boleh membawa kepada mereka dan meyakinkan mereka inilah masa depan rakyat Malaysia. Kalau kita boleh berbuat demikian, yang saya lihat yang membawa kepada pertanian intensif dan bukannya ekstensif, seperti di Israel, seperti di Taiwan, yang membawa daya pengeluaran cukup tinggi. Kalau kita boleh membawa kepada mereka, bagi saya kita boleh menyelesaikan masalah terlalu banyak mengimport keperluan asas. Dr. Razman, mungkin ingin tambah apa yang Prof. Datuk sebutkan. Ya, saya bersetuju itu cabarannya. Satu statistik ataupun data yang kita agak risau juga dari segi peratusan pelajar yang belajar mata pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, makin berkurangan. Dan satu lagi kalau kita lihat banyak berlaku keciciran, iaitu pelajar yang selepas SPM hanya sebahagian kecil saja yang meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan apa yang terjadi kepada nasib mereka yang tidak melanjutkan pengajian ke lebih tinggi. Kalau kita lihat kita ada ke arah ke TVET Technical Vocational, tetapi walaupun kita ada TVET Council, majlis TVET, kita belum lagi ada satu dasar TVET yang khusus untuk memastikan bahawa penumpuan fokus terhadap mata pelajaran TVET ini dapat dikendalikan oleh satu badan atau kementerian. Kerana ia sekarang ini ada dekat berbelas-belas kementerian dan agensi yang menawarkan kursus atau bidang TVET ini. Ia tak ada keseragaman lagi. Kita kena lihat kalau negara maju seperti negara Jerman, mereka yang berkemahiran tinggi ini sebenarnya boleh mendapat pendapatan yang tinggi dan juga peluang kerjaya yang lebih memberikan jaminan untuk kehidupan mereka. Oleh itu, dalam bajet 2023 ini, selain kita menemukan kepada pelaksanaan pelbagai inisiatif, insentif dan sebagainya, namun harus ditumpukan juga pembangunan modal insan. Kita tahu setiap tahun sektor pendidikan menerima peruntukan yang tertinggi, tetapi kalau boleh kali ini penumpuan kepada mata pelajaran STEM
dan juga pemerkasaan bidang TVET ini melalui satu dasar yang lebih komprehensif dan juga berfokus. Itu yang kita mahu lihat untuk tahun hadapan. Prof Datuk, sedikit mungkin Prof Datuk boleh berikan sedikit komen. Banyak sebenarnya anak muda kita yang terlibat dalam perniagaan startup yang bermula sendiri. Bagaimana potensi yang ada dan sering kita dengarkan kesukaran mereka untuk mendapatkan dana. Mereka ada kepakaran, mereka ada minat tersebut, tapi dana merupakan satu aspek yang sangat memberi kesan kepada mereka. Dan salah satu juga di bawah skop untuk bajet 2023 ini juga digariskan meningkatkan akses kepada pembiayaan termasuk startup. Sejauh mana ini dapat membantu pandangan Datuk? Berasaskan kajian saya sendiri, begitu juga dengan secara perbandingan dengan industri kecil dan sederhana di Itali, di Taiwan, Amerika Syarikat dan beberapa negara lain, kadar peleburan atau kematian firma itu tinggi dalam peringkat yang awal. Kalau dia kekal melewati 3 tahun, dia lebih mudah dia hidup. Tapi di negara-negara seperti ini, dia diberi bimbingan. Kalaulah kita mengambil dana seperti ini, sekian-sekian banyak dana yang diambil. Seperti mana kita laksanakan dulu pada dekad 70-an. Begitu juga dengan sampailah 90-an. Dan kita juga ada SME Corp dan sebagainya. Pada masa ini, kita telah permodernkan, saya kurang pasti sama ada ianya lebih kukuh untuk membantu industri kecil dan sederhana. Tapi dalam sistem yang ada, kita juga boleh buat perbandingan dengan Amerika Syarikat. Startup ni di California, umpamanya di Route 128 yang melibatkan Massachusetts dan sebagainya, memang agak berjaya. Begitu juga dengan Taiwan, dengan begitu juga dengan model Winnowa daripada Sweden, quadruple helix tu. Tapi saya kira kita boleh belajar dan cuba mengubah sesuaikannya supaya sesuai untuk alam kita. Dan dalam konteks itu saya kira kesukaran memperolehi dana itu, Malaysia memang lebih sukar daripada Singapura kalau kita lihat makluman yang ada pada saya yang dikeluarkan oleh berbagai badan, begitu juga dengan Bank Dunia, Cost of Doing Business. Tapi saya kira kita lebih kukuh ekonomi ataupun dana yang kita beri lebih mudah diperolehi berbanding dengan umpamanya negeri Thai, begitu juga dengan Filipina, begitu juga memang negara-negara ini mempunyai penduduk yang lebih ramai. Macam Vietnam dengan Filipina mempunyai penduduk mencecah 100 juta. Kita cuma lebih kurang 32 juta. Jadi saya kira kita harus laksanakan satu sistem di mana mekanisme di mana kita boleh mengkaji sama ada firma-firma ini menjalankan apa saja yang telah diberi masa dilatih umpamanya. Dan kedua, sama ada mereka diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran tertentu, begitu juga dengan cara untuk mengurus cash flow umpamanya, aliran wang. Saya kira semua ini penting. Dan satu ketika apabila dana diberi dengan kadar bunga yang lebih rendah daripada kadar pasaran, semuanya diwajibkan supaya mereka diperkenalkan kepada semua latihan-latihan seperti ini. Kalaulah kita memang mengawal dengan betul supaya ia tidak dibazirkan, saya kira ianya akan menghasilkan kejayaan. Dan kita harus lihat bagaimana rancangan-rancangan Malaysia yang awal tu, midterm review yang kita buat, kita selalunya mengulas untuk melihat sama ada kita mencapai ataupun tak mencapai, apa sebabnya supaya kita tidak mengulangi semula masalah-masalah seperti itu. Kita akan sambung lagi, tanyakan lagi pandangan Prof Datuk juga Prof Madad Dr. Rasman selepas ini. Sedikit kita akan juga sentuh tentang menambah baik penyampaian perkhidmatan awam. Kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Khas Prabajet 2023. Elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Opa, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun
bekerja 2 kali lebih. Lagi ramai orang, lagi tinggilah bil. Kalau tak percaya cakap Adam, dengan smart meter yang Abang baru pasang tu, Abang boleh semak dan kawal penggunaan tenaga harian. Terima kasih Mr. Noid. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Jajah aspirasi keluarga Malaysia, pameran kementerian di Sukanado, sukan rakyat jualan IKS Award, di Karnival Kerjaya kita berjumpa. Mari kita pergi ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia di 9 pada 7 hingga 9 Oktober 9 pagi hingga 9 malam di Dataran Seri Jompo, Bandar Seri Jompo di 9. Mau terajah. Baik, terus bersama kami dalam khas Prabajet 2023 di studio Profesor Dato' Dr. Raja Rasiah dan juga secara maya bersama kami pada malam ini Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Prof Madya, Dr. Ahmad Razman, kalau boleh kita tanyakan seketika dari apa yang Prof Datuk sebutkan tentang bagaimana kepadanan ialah skill dan juga bagaimana sebenarnya boleh dipadankan sebaik mungkin, kenapa certain startup boleh sustain dan ada beberapa startup yang kita ada indikatornya di situ. Apa lagi kelompongan yang boleh diisi sebenarnya secara domestik untuk berjaya kita bawakan kekuatan ekonomi domestik ini tanpa kebergantungan dengan pihak luar? Ya, kalaulah segala masalah yang melanda sesuatu negara itu boleh diselesaikan dengan wang tunai, maknanya dalam setiap tahun bajet kata apa kita peruntukkan 340 bilion, 350 bilion, maka segala masalah itu boleh diselesaikan kalau wang adalah orang kata penyelesaiannya. Tetapi kalau kita melihat dalam mana-mana negara, terutama dalam konteks negara kita, bagaimana kita nak memastikan bahawa setiap individu, isi rumah, peniaga, startup, perusahaan mikro, kecil dan sebagainya dapat dibantu dan berjaya mampan menghasilkan impak atau output yang diharapkan. Ia memerlukan pelbagai lagi kata faktor yang boleh membolehkan hasrat itu tercapai. Wang adalah satu faktor. Infrastruktur ataupun fasiliti pun merupakan satu faktor. Seperti contoh, kalau kita nak memperkasakan ekonomi digital, infrastruktur dia kena ada. Capaian internet 5G sebagai contoh. Ini kalau kita lihat ada lagi kawasan-kawasan di dalam negara kita ni, bukan saja nak cakap pasal internet, tapi akses kepada kemudahan asas seperti elektrik, air dan sebagainya, jalan raya pun ada yang tak dapat lagi. Infrastruktur itu penting. Dan selain daripada itu, apa yang perlu ada ialah dari segi kekukuhan institusi kerajaan itu, dari segi tabik urus dan integriti. Kita lihat bagaimana
sebuah negara yang makmur pun boleh kecundang jika dipenuhi dengan gejala rasuah. Transparency International menganggarkan negara kita kehilangan 4% daripada KDNK akibat rasuah. Kalau kita tengok KDNK sekarang, ini mungkin berjumlah sekitar lebih daripada 50 bilion. Bayangkanlah kalau dulu kita pernah ada GST, kutipannya tahun 2017 sekitar 43 bilion. Dan bayangkan 43 bilion kutip tu habis pergi ke rasuah semata-mata. Oleh itu, apabila kita bercakap tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk membantu rakyat kita meningkatkan kemahiran mendapat pendapatan lebih tinggi ini, semua ini kena ada. Ianya tidak boleh hanya sekadar mengumumkan pelbagai inisiatif, tetapi integriti tabik urus yang kukuh itu amat penting. Kerana kita tidak mahu ada pihak yang hanya mengambil kesempatan segala perancangan pembangunan infrastruktur habis semata-mata pergi ke arah para perasuah yang korup. Itu yang kita tidak mahu. Dan itulah saya lihat juga penting untuk diberi tumpuan dalam bajet yang akan datang. Ya. Datuk, di bawah skop kerajaan juga antaranya menambah baik penyampaian perkhidmatan awam, meningkatkan pengurusan risiko bencana, memperkukuh daya tahan kesihatan awam, menambah baik tadbir urus. Empat ini telah pun digariskan dengan sebaik mungkin. Bagaimana sebenarnya apa lagi dilakukan untuk memastikan tiada ketirisan ataupun minimal yang sangat rendah dan lebih ketelusan dalam penyampaian sistem? Bagi saya cadangan-cadangan ataupun saranan begitu selalunya diperkenalkan dalam laporan Bank Dunia, begitu juga dengan IMF. Tapi bukannya mudah kita nak cuba menangkap, melihat sebab kurangnya, biarpun adanya institusi yang mungkin telus untuk cuba merakamkan semua ini, kemungkinan untuk mendapatkan segala data itu bukan mudah, payah. Tapi saya nak menjurus kepada satu contoh untuk menjelaskan bagaimana sistem yang kita telah perkenalkan selama ini bukanlah sistem yang baik, iaitu cara kita memberi subsidi. Kita telah memberi subsidi ke atas harga barang tertentu yang ditanggung oleh kerajaan. Kemudian ianya sepatutnya disasarkan kepada golongan bawahan. B40, kita boleh juga mengambil kira M40 juga. Sekarang ini setengah-setengah orang kata dah jadi B60 pula. Ramainya yang telah jadi bahagian daripada golongan marahin. Tapi dalam konteks itu kita harus tahu bahawa apa yang kini telah dibincangkan oleh pakar-pakar yang cuba menasihat kerajaan supaya kita adakan sistem di mana kita cari kumpulan yang disasar, kemudian pastikan subsidi itu sampai cuma kepada mereka. Dan bukannya kita sebulat sewenang-wenangnya nyatakan kita akan mengawal harga beras melinjau umpamanya, bahagia umpamanya, dan kita memberi begitu saja supaya siapa saja yang membeli akan menghayati, menikmat subsidi berkenaan. Begitu juga dengan minyak yang Prof. Ramdan sebut tadi, sama ada diesel banyaknya diseluduk. Nelayan-nelayan kita tak boleh menyalahkan mereka semata-mata. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit, minyak masak yang dibawa ke tempat lain. Cuma saya lihat kebolehan Singapura untuk melindung harga pasaran kelapa sawit itu untuk menjelaskan kenapa harganya lebih rendah di sana daripada di sini, kerana mereka memang boleh menahan penyelundupan. Kebolehan mereka memang mampu berbuat demikian. Kita tidak ada kemampuan itu, sebab tu lebih kurang 60% dalam perangkaian yang saya telah melihat, rokok dan arak yang dijual tu cukai tak dibayar, semuanya barangan yang haram sebenarnya dijual. Kita tak adanya kebolehan untuk menahan semua itu. Jadi bagi saya apakah kita belajar daripada sistem negara-negara Nordik ini, Skandinavian, negara-negara ini di mana nilai ditambah tu, cukai nilai ditambah yang Prof. Ramdan maksudkan tu cukai barangan dan perkhidmatan, goods and services tax. Yang itu nilai ditambah, cukai dikenakan. Semuanya akan menghadapi cukai sedemikian. Namun mereka yang dilihat sebagai mereka yang di bawah garis kemiskinan, mereka diberi kupon, voucher dan dinyatakan barangan yang mereka boleh beli. Tapi itu pun mungkin boleh membawa masalah juga. Kalau di sini kita berikan kepada mereka, mereka mungkin akan jual kepada orang lain dengan kelabaan. Tapi saya
saya juga difahamkan sebab saya sedang menasihat satu kumpulan sekarang ni di Sabah dan Sarawak lebih rumit masalahnya kerana pemandu lori ini lebih mampu membawa lori berkenaan melintas sempadan dan dijual di sana dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga kan berlakunya kekurangan di Sabah. Jadi masalah-masalah ini bagi saya harus diatasi supaya kita pastikan siapakah yang kumpulan tersasar supaya kita tidak ada penunggang percuma seperti saya, penunggang percuma seperti pelancong, penunggang percuma kerana ketirisan berlaku melintas sempadan. Negara-negara jiran seperti negeri Thai, Singapura, Indonesia dan Filipina. Semua negara ini ada goods and services tax. Kita tidak ada. Prof. Dr. Razman, kalau dilihatkan konsep bajet 2023 ini responsif bertanggungjawab reformis, bagaimana sebenarnya ia boleh menjadi lebih relevan kepada rakyat Malaysia? Kalau kita lihatlah tema bajet setiap tahun sebenarnya tetap sama, fokus kepada rakyat, perniagaan, ekonomi dan institusi kerajaan. Dan kalau kita lihat apabila disebut tentang reformis itu, kita memang mengharapkan ada perubahan lah dari segi memastikan bahawa setiap inisiatif yang diumumkan nanti akan memberi impak seperti yang berlaku pada tahun ini, iaitu bajet 2022. Kita lihat ia merupakan bajet terbesar apabila diumumkan tahun lepas dan menghasilkan orang kata pertumbuhan ekonomi yang dianggap orang kata amat kita boleh banggalah. Suku ataupun separuh tahun pertama lebih kurang 6.9% pertumbuhan KDNK. Apabila kita sebut tentang reformis pula untuk tahun hadapan, perlu ada orang kata ajakan paradigma ataupun pemikiran luar kotak. Kalau kita lihat kebanyakan negara mengamalkan intervensi dari segi fiskal dan juga monetary, masing-masing menaikkan kadar faedah untuk menurunkan inflasi. Kita harap ada juga lah orang kata cara lain yang boleh memastikan harga kekal dan kebajikan rakyat itu lebih terjamin. Baik. Itu saja masih kita ada untuk khas Prabajet 2023. Saya pasti kita akan bertemu lagi Prof. Madya, Dr. Razman, Prof. Datuk. Terima kasih kerana sudi meluangkan 1 jam bersama kami di studio. Prof. Madya, terima kasih walaupun berada di luar kawasan tetap juga memberikan komitmen kepada kami. Dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini dan juga teruskan menonton saluran My Preview 123 saluran berita RTM. Dan